Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan bagi silibus matematik KSSM tingkatan 5 bab 5, kekongrunan, pembesaran dan gabungan transformasi. Di dalam bab ini kita akan belajar subtopik 5.2 iaitu pembesaran. Standard pembelajaran pada hari ini adalah untuk menentukan imej dan objek bagi suatu pembesaran. Jadi objektif video adalah untuk menentukan imej bagi suatu pembesaran apabila diberi objek menggunakan petua kira bilangan kotak. Jadi kita ada contoh soalan di dalam buku teks muka surat 142 iaitu contoh 10, lukis imej bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala berikut. Jadi kita telah bincangkan contoh A di dalam video sebelum ini. Jadi pada kali ini kita akan bincangkan bagaimana untuk dapatkan atau lukis imej bagi contoh B. Jadi untuk penyelesaiannya diberi K adalah negatif 3/4. Jadi kalau mengikut tips yang diberi pada video sebelum ini, langkah pertama adalah kenal pasti pusat pembesaran. Jadi pusat pembesaran telah ditandakan dalam soalan. Seterusnya kenal pasti faktor skala. Jadi faktor skala diberi dalam soalan iaitu K sama dengan negatif 3/4. Negatif di sini menunjukkan kedudukan imej adalah bertentangan dengan kedudukan objek. Dan setiap bucu imej dari P ialah 3/4 daripada bucu sepadan objek dari P pada arah yang bertentangan. Jadi untuk memudahkan kita akan namakan setiap bucu sebagai bucu A, bucu B, bucu C, bucu D. Yang ini para pelajar buat sendiri mengikut pilihan masing-masing. Jadi seterusnya kita akan lukis unjuran garis dari pusat pembesaran ke setiap bucu. Jadi langkah 3 ini cikgu sediakan tips satu persatu untuk memudahkan murid-murid. Jadi yang pertama, lukis unjuran garis P, garis bucu A kepada P. Bermaksud sekarang kita nak cari imej bagi A terlebih dahulu iaitu A'. Jadi kita lukiskan garis daripada bucu A kepada bucu P. Jadi kita lihat di sini ada berapa bilangan kotak terlibat. Jadi di sini daripada titik A kepada titik P iaitu bucu A kepada pusat pembesaran, bilangan kotak mengufuk terlibat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita isikan 8 kotak dan bilangan mencancang kotak terlibat 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kotak. Jadi ini memudahkan kita untuk kita dapatkan pula daripada bucu P kepada bucu imej bagi A iaitu kita tandakan sebagai A'. Menggunakan tips di sini faktor skala untuk bilangan kotak mengufuk bagi pusat pembesaran kepada A', titik A' yang kita mahukan di sini. Bilangan kotak mengufuknya adalah faktor skalanya 3/4. Darab, jangan lupa negatif 3/4 di sini didarabkan dengan 8 kotak daripada objek kepada pusat pembesaran. Jadi kita akan dapat, jadi untuk dapatkan dari koordinat P kepada koordinat imej bagi A yang kita tandakan sebagai A', kita dah cari tadi bilangan kotak mengufuknya kita perlukan 6. Negatif di sini merujuk kepada arah yang bertentangan. Jadi kalau objek arah sini, arah bertentangannya adalah arah ke atas daripada P. Dan bilangan kotak mencancang yang kita perlukan adalah 3. Jadi kita kira 1, 2, 3. Kemudian bilangan kotak mengufuknya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dah kira bilangan kotak di sini. Jadi kita boleh lukis unjuran garis unjuran daripada P kepada A' mengikut bilangan kotak yang kita kira di sini. Jadi kita dapat jawapan kedudukan bagi A' iaitu imej bagi A. Jadi kita akan ulang langkah yang sama bagi B, C dan D. Jadi kita dah dapat kedudukan imej bagi A iaitu kita tandakan sebagai A'. Kita nak cari pula kedudukan imej bagi titik B iaitu B'. Jadi kita akan ulang langkah yang sama iaitu yang pertama lukis unjuran garis daripada bucu P kepada pusat pembesaran. Jadi kita dah gariskan dengan warna merah di sini. Seterusnya kita akan kira bilangan kotak terlibat iaitu kotak mengufuk dan kotak mencancang. Jadi di sini kita bagaimana nak kira?
Okey, kita lihat di sini, kita boleh kira dia akan bentuk segitiga. Jadi berapa kotak terlibat daripada B kepada P? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita masukkan 8 kotak mengufuk. Jadi kita dah kira kotak mengufuk tadi, kita dah masukkan 8. Dan berapa kotak mencancang? 1, 2, 3, 4. Jadi kita perlukan 4 kotak mencancang. Jadi kiraan kotak ini sebenarnya membantu kita untuk kita dapatkan daripada pusat pembesaran kepada imej bagi B yang kita tandakan sebagai B prime. Jadi kaedahnya adalah dengan faktor skala didarabkan dengan bilangan kotak mengufuk, juga faktor skala didarabkan bilangan kotak mencancang. Jadi untuk kita dapatkan daripada pusat pembesaran kepada imej bagi B yang kita tanda sebagai B prime. Okey, bilangan kotak mengufuknya adalah faktor skala darab dengan bilangan kotak mengufuk daripada objek kepada pusat iaitu 8. Jadi kita perlukan negatif 6, negatif merujuk ke arah bertentangan. Dan bilangan kotak mencancangnya adalah negatif 3/4 darab 4 iaitu kita perlukan 3 kotak pada arah bertentangan dengan objek. Jadi seterusnya berapa bilangan kotak untuk dapatkan daripada pusat pembesaran kepada kedudukan imej yang kita mahukan? Tadi kita dah cari bilangan kotak mengufuknya, kita perlukan 6 bila negatif menunjukkan arah sahaja bertentangan, tetapi kita perlukan 6 kotak. Dan bilangan kotak mencancangnya adalah 3 juga pada arah bertentangan. Jadi kita boleh semak di sini. Okey, kita tengok di sini. Okey, 3 kotak. 1, 2, 3 mencancang dan mengufuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita lukis unjuran garis daripada pusat pembesaran kepada kedudukan imej iaitu B prime. Sekarang kita dah dapat imej bagi A prime dan imej bagi B iaitu B prime. Jadi kita dah ada imej bagi A, imej bagi B iaitu A prime, B prime. Seterusnya kita nak cari C. Jadi kita akan ulang masih lagi cara yang sama iaitu buat garis unjuran daripada C kepada pusat pembesaran. Seterusnya kita akan kira pula bilangan kotak terlibat yang akan membentukkan segitiga bersudut tepat. Jadi kita kira di sini berapa kotak mengufuk. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 kotak mengufuk daripada titik C kepada pusat pembesaran dan 1, 2, 2 kotak mencancang. Jadi ini diperlukan untuk kita cari daripada pusat pembesaran kepada imej C yang kita nakkan iaitu C prime dengan mengambil kira bilangan kotak mengufuknya adalah faktor skala didarab dengan bilangan kotak mengufuk objek kepada pusat pembesaran, dan bilangan kotak mencancang daripada pusat pembesaran kepada imej adalah faktor skala didarabkan dengan bilangan kotak mencancang objek kepada pusat pembesaran tadi. Jadi untuk dapatkan C prime, kita perlu bilangan kotak mengufuknya mengikut kiraan tadi adalah 3 kotak pada arah bertentangan, dan bilangan kotak mencancangnya adalah negatif 3/2 atau 1 kotak setengah pada arah yang bertentangan. Jadi bilangan kotak mencancangnya 1 kotak setengah, 1 setengah kotak di sini. Dan bilangan kotak mengufuknya adalah 3. 1, 2, 3. Jadi ini adalah kiraannya. Seterusnya kita akan dapatkan. Kita boleh lukis mengikut bilangan kotak yang diperlukan tadi untuk kita dapatkan kedudukan C prime yang baru. Okey, jadi kita dah dapat kedudukan C prime yang baru. Seterusnya kita akan cari imej bagi D pula. Jadi kita dah tandakan imej bagi A prime, B prime dan C prime. Kita nak cari D prime terlebih dahulu. Jadi sama juga langkahnya, kita masih lagi ulang langkah yang pertama. Kita sambungkan titik daripada objek kepada pusat pembesaran. Seterusnya kita kira bilangan kotak mengufuk dan bilangan kotak mencancang. Jadi kita dapati di sini bilangan kotak mengufuknya adalah 1, 2, 3, 4 dan bilangan kotak mencancangnya adalah 2. Jadi kita masukkan nilai pada tips untuk kita dapatkan yang tadi. Jadi 1, 2, 3, 4 kotak mengufuk dan 2 kotak mencancang.
Jadi ini diperlukan untuk kita dapatkan pula bilangan kotak daripada P kepada titik D prime yang kita mahukan. Jadi ini petua untuk kita dapat di manakah titik D prime ataupun imej bagi D. Jadi imej daripada titik P kepada titik imej D iaitu D prime, kita perlukan negatif 3/4 darab 4 iaitu negatif 3, bermaksud 3 kotak pada arah negatif menunjukkan arah bertentangan dengan objek. Dan bilangan kotak mencancang daripada titik pembesaran kepada pusat pembesaran kepada imej D adalah 1 kotak setengah. Jadi kita kira bilangan kotak mengufuk untuk dapatkan D prime adalah 3 pada arah bertentangan, bermaksud kalau objek arahnya di sini daripada pusat pembesaran, imejnya mengikut arah atas daripada P. Jadi kita perlukan 3 kotak mengufuk, 1, 2, 3, dan kita perlukan negatif 1/2 kotak mencancang, jadi 1/2. Ataupun kita boleh lihat di sini saya lukiskan garis putus-putus seperti ini. Okey, dan kemudian kita boleh lukiskan unjuran garis P kepada D prime. Jadi kita boleh lukis unjuran garis D kepada P kepada D prime seperti ini. Jadi kita dah dapat dah kedudukan imej bagi A, B, C dan D. Seterusnya yang terakhir kita lukis imej atau objek, iaitu langkah keempat hanya dengan menyambungkan titik-titik yang berpadanan. Jadi kita tengok A dan D adalah yang berpadanan. Okey, diikuti D kepada C prime, C prime kepada B dan A kepada B prime. Jadi inilah jawapan akhir bagi contoh 10B sebentar tadi. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan murid-murid di luar sana dapat melukis imej daripada petua kaedah kira bilangan kotak yang diberikan sebentar tadi. Sekian, terima kasih.